بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadil Tuan Imam Sa'wan dan seluruh rombongan daripada Masjid Daerah Seberang Perai Utara. Alhamdulillah, saya ucapkan ahlan wa sahlan pada tetamu yang hadir. Dan memang kebiasaan setiap kunjungan rombongan kita akan jamu, tapi lebih dulu kita jamu makanan rohani sebelum tuan-tuan dijamu dengan makanan jasmani, insyaAllah. Pada pagi ini ada tajuk yang diketengahkan pada kita, iaitu mengurus emosi wanita dengan banyak selawat. Mengurus emosi wanita dengan banyak berselawat ala Sayyidina Muhammad. Dikaja oleh Grup Muslimat Cinta Selawat. Ada grup tu, Grup Muslimat Cinta Selawat. Jadi mereka lah yang menaja majlis pada pagi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat ialah merupakan keperluan yang diperintah oleh syarak, oleh agama kita, berpandukan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah, para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam ke atas Nabi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu memberitahu dia dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Lepas tu
Allah suruh kita berselawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suruh kita memperhatikan satu hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat, hari yang tersangat mulia. Maka pada hari itu Allah sebut, pada hari itu Nabi kita sebut, aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah. Nabi kata, perbanyakkanlah selawat ke atas aku pada setiap hari Jumaat. Hari lain tu banyak dah, hari Jumaat lagi kena banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita berselawat. Nabi sebut, man shalla alayya marrah, ataupun man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang berselawat ke atas aku satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya 10 selawat. Jadi ucapan ataupun sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah untuk menggemarkan umatnya berselawat. Kalau hampa selawat satu selawat, Allah balas 10 selawat. Kalau hampa selawat 10 selawat, Allah balas selawat kepada hampa 100. Hampa selawat 100, Allah balas 1000. Hampa balas, hampa selawat 1000, Allah balas 10,000. Jadi begitulah maknanya cara Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya Rasulullah menggalak dan menggemarkan kita untuk berselawat. Pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tajuk yang diketengahkan oleh Muslimat Group Cinta Selawat ni ialah bagaimana kelebihan selawat dia mengurus emosi wanita. Orang perempuan ni dia beremosi, bukan berarti orang lelaki tak ada emosi, tapi emosi orang perempuan ni kadang-kadang tak terkawal. Kalau contoh, kalau dia marah sungguh, tu orang perempuan ni agama tak bagi jadi qadhi, tak bagi jadi tok hakim. Kalau jadi tok hakim lah, dia marah di rumah tu, ada geram ke anak dia buat apa tu, dia pergi mahkamah, kawan hak patut menyerah, dia ikut geram dia kata gantung. Masalah Sunnah Muhammad. Lepas tu orang perempuan ni dia boleh menguruskan rumah tangga, menjaga anak walaupun ramai dengan emosi. Perasaan kasihan belah orang perempuan tu lebih. Tu dia duduk melawak tu. Orang perempuan nak kereta, ayam lintas, tak belah ayam, belah tiang elektrik apa lagi. Dia kesian kat ayam. Salah Sunnah Muhammad. Dengan emosi yang lebih itulah orang perempuan dapat mengurus rumah, jadi suri rumah daripada pagi sampai petang, hatta malam. Arwah mak saya ketika dia ada dulu, tak tahu berapa kali sapu sampah dalam rumah. Lepas sapu, lepas sapu. Kita kata sapu lah, sampah habis dah, sapu lagi. Itulah orang perempuan menguruskan rumah. Orang lelaki tak boleh buat macam tu. Sebagai contoh, orang perempuan daripada pagi dia masak sarapan, lepas tu dia kemas rumah, lepas tu dia basuh kain, lepas tu dia sidai kain, lepas tu masalah saya nak masuk balik dalam rumah, masak tu pula bahkan satu mata, dua mata, dua tiga mata orang Melayu kan. Gulai buat, sambai tumbuk, salah Sayyidina Muhammad, sayur buat, ikan goreng, hari-hari buat tu dia boleh.
Masalah Sayyidina Muhammad. Perempuan kalau tak boleh buat tu, masalah sikit lah. Dia tak betul menggunakan emosi dia untuk kebahagiaan rumah tangga dia. Ada satu orang, bini cukup lawa, dia cikgu. Lepas tu budak-budak, kita budak ni, kita kasar, kita tahu kata bini dia lawa. Saya pergi Mesir, saya balik dengan cerita dah bercerai. Sebab bini ni selalu ajak abang je makan luar, larat makan luar. Suami ni dendak juga tangan, panggil apa, ayat tangan bini. Kadang-kadang isteri dia masak simple-simple je, tapi oleh kerana si isteri tu masak sendiri, ikhlas hati, tak ada kerana lain melainkan kerana nak bahagiakan suami dan rumah tangga, jadi benda tu biasa aja, lebih sedap lagi daripada restoran walaupun 5 bintang sekalipun. Sebabnya orang perempuan telah menguruskan emosinya dengan baik untuk menjadi alat membahagiakan rumah tangga dia. Hari ini kita nak belajar tentang bagaimana emosi diuruskan dengan selawat. Jadi kita nak tahu emosi diuruskan dengan selawat, kita kena tahu kelebihan-kelebihan selawat. Yang pertama sekali, selawat ni menyebabkan seseorang itu diampunkan dosa, diangkatkan darjat. Apa menyebabkan kita serabut, kita tak seronok, kita tak bahagia, kita tak damai, tak ada keharmonian dalam diri? Dosa. Sebab itu orang yang Tuhan ampunkan dosa, wajahnya cantik. Cuba tengok orang pergi Mekah, dia pergi umrah ke, dia pergi haji, wajahnya berubah, lawa, elok, berseri. Sebab Allah dah ampunkan dosa dia. Sebab itu orang balik Mekah ni sunat kita peluk. Sebab bahagian depan dia tu telah menghadap ke arah Baitullah. Jadi kita nak ambil berkat dia, berkat bahagian depan yang telah menghadap Baitullah tu, kita sunat peluk dia bila dia balik daripada Mekah. Dan subhanallah, cuba tengok juga orang tua-tua ni, ramai ni makcik-makcik, tok-tok pondok, walaupun dah tua, kita tahu kata orang tua, tapi pasal apa muka mereka elok? Sebab mereka, umur mereka panjang, mereka gunakan untuk ibadat. So, saya nak tahu orang tu orang baik ialah orang yang umurnya panjang, ibadat dia elok. Nabi kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu siapa yang umurnya panjang, amalnya baik. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang tak sembahyang, tengok muka kita tahu tak sembahyang pasal ni. Cuba tanya tengok, sembahyang tak? Dia giling kepala, ambil pun. Orang tak sembahyang muka tak elok. Allahumma salli ala sayyidina. Tuhan cabut seri wajah orang beriman di muka orang tak sembahyang. Hang tak usah berlapis-lapis lah hang make up muka hang. No? Tetap orang tempat trace tak sembahyang. Tak tahu. Kita hak sembahyang boleh kata macam tu. Salah semua. Segi make up habis dah. Ni hak ni kening ni dia buat apa? Dia bagi kecil tu. Mau ni dia pantik orang panggil kan. Ada setengah-setengah macam buang terus lepas tu lukis pula. Dia rasa dia pandai dari Tuhan. Dia buang semua, belabang semua ni. Pasal apa Tuhan buat kenin? Tuhan buat kenin sebab Tuhan tahu bila mana peluh kan, dia tak turun habis, dia lekat tau ni. Ni bila mana peluh habis, masin habis rasa ni. Jadi dia sangat dia cantik. Dia make up, dia buat lebih elok, konon-konon lebih pandai daripada Tuhan. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia tak sembahyang, pasal tu tunjuklah nak bagi lawa, nak kata lawa, sebenarnya tak lawa, seri muka hilang kalau tak sembahyang. Jadi lebih-lebih lagi bila mana seorang tu berselawat.
Bila seorang tu bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak baca hadis. Nabi kata, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawatin wa khuttas anhu 10 khatayatin wa rufi'at lahu 10 darajatin. Nabi kata, mana-mana orang yang bersalawat ke aku 1 selawat, Allah balas kat dia 10 selawat. Allah, Nabi sebut, dan dihapuskan kepadanya 10 kejahatan, diangkat darjatnya 10 darjat. Bayangkan kalau dia salawat sehari 100, sehari 1000, sehari 2000, 3000. Bayangkan kesalahannya yang Allah ampun, yang menyebabkan cantik di wajah dia, seri di wajah dia. Bayangkan. Maknanya orang puan tak pakai bedak apa dah, selawat ya. Tak pakai bedak pun apa dah, selawat ya. Muka tak putih pun, muka tu hitam manis juga, Allah SWT, tapi wajahnya cantik. Sebab Allah hapuskan 10 kejahatan dan Allah angkat 10 darjat. Kalau darjat tu datuk, berapa datuk dapat? Kalau 1 darjat tu datuk, kena panggil 10 datuk, datuk 10 kot no. Kan macam tu kah? Kan tak betul? Maknanya darjat ni, darjat manusia bagi sekali lah, yang membawa gelaran datuk tu. Hak lain semua buat hak lain. Salah senang. Tapi tu raja ni, walaupun dia punya pingat dia banyak, kena baca semua 3 baris kot, tak sampai 100,000 baris jenuh no? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat seseorang itu, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dengan memperbanyakkan selawat. Saya waktu mana pergi Mekah baru ni, Rasulullah Sayyidina Muhammad, satu orang tu dia bukan orang kaya, orang kebanyakan macam kita lah, tapi pihak Umi Balqis yang jadi edisi umrah ni, dia taja saudara kita ni buat pergi ke Mekah buat umrah. Daripada KLIA, saya pesan pada semua anak jemaah, semua sebelum sampai ke Madinah, jadi kami masuk Madinah dulu. Sebelum masuk Madinah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mesti semua orang serabih 12,000 sekali selawat. 8 jam tu dalam serabih 12,000. Sampai di Madinah, siapa-siapa nak masuk ke makam Nabi, dia kena pakai aplikasi. Apa dia? Ya, tamarna. Aplikasi tu dia kena isi borang online. Siapa tak isi borang online tak boleh masuk. Dia ni Masya Allah, dia tak kira lah borang online ke aplikasi ke. Dia kata, aku nak pergi dah makam Rasul. Dia terus pergi Sallallahu Sayyidina Muhammad dengan bekal 12,000 salawat. Daripada naik kapal terbang, dia tak tidur lah, dia kena salawat ya Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad, Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad, Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Sampailah buka, sampai turun di Madinah, buka pintu kapal terbang, dia dah 12,000 cukup. Sampai di Raudah, orang duk tunjuk ni, duk tunjuk aplikasi, hampa isi borang online ni, hampa boleh masuk. Dia tak peduli lah, sebab isi borang online tu esok baru dapat. Soalan Sayyidina Muhammad, dia kena ikut turn. Sampai tang dia, polis yang jaga makam tu, tafaddal, sila masuk. Nak kata apa lagi, berkat selawat. Balik hotel pakai duk tahniah kat dia. Soalan Sayyidina Muhammad pakai duk tahniah kat dia. Betul selawat ni mengangkat darjat. Kalau tak ada darjat pada sisi Allah, tak dijemput masuk macam tu. Sebab itu orang yang beriman, yang bertakwa, selalu istimewa. Soalan Sayyidina Muhammad selalu istimewa.
Mereka katakan diri mereka tak istimewa, tapi Allah kata dapat istimewa sebab banyak selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang banyak selawat, banyak urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kita ni banyak hajat dunia, banyak hajat akhirat. Tambah-tambahlah jadi mak anak 8 orang, 8 orang hajat. 8 orang tu ada hajat yang mak nak anak jadi apa. Tu juga masalah suami dah kerja apa semua, kadang-kadang kerja tak menjadi dan sebagainya. Jadi semua keperluan hidup ini dilunasi dengan selawat. Ada satu orang tu, dia berjumpa dengan Nabi. Bila dia berjumpa dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, macam mana kalau saya selawat dekat Nabi dalam sehari 1/3 daripada hidup saya semua selawat je? Nabi kata, bagus ya. Baik, Nabi kata. Oh, baik Rasulullah no? Baik. Macam mana Rasulullah kalau saya selawat dekat Nabi separuh hari tu semua selawat ya? Zikir tak ada, baca Quran tak ada, apa tak ada, saya selawat ya? Nabi kata, bagus. Bagus apa macam tu. Bila Nabi kata bagus, dia tanya lagi, Rasulullah macam mana kalau 2/3 daripada hidup saya semua selawat ya? Nabi kata bagus. Dia tanya Rasulullah, macam mana kalau semua hidup saya daripada pagi sampai tidur balik semua selawat ya? Nabi kata, idzan yukfa hammuk wa yu'fa dhanbuk. Kalau macam tu, keperluan hidup hang semua settle dan Allah maafkan kesalahan hang. Faham tak? Semua keperluan hidup hang settle. Idzan yufa hammu. Mana hang kita usah hati ni semua settle. Hak tu Tuhan selesai. Masalah tu Tuhan selesai. Masalah tu Tuhan selesai. Sampai dalam hidup tak ada masalah dah hidup ni. Betul orang sahabat ni. Betul orang yang sahabat, kita akan tengok wajahnya sentiasa tenang. Bukan dia tak ada masalah, tetapi masalah yang datang semuanya Allah selesaikan. Sebab itu selawat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tingginya sama seperti taraf takwa. Dengan Tuhan kita bertakwa, dengan Nabi kita berselawat. Orang yang bertakwa, Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kepadanya jalan keluar daripada semua masalah. Dan Allah bagi kepada dia rezeki yang dia tidak duga-duga. Siapa bertakwa, ada masalah selesai dengan takwa, ada masalah selesai dengan selawat. Siapa ada masalah, selawat bagi banyak. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh orang berniaga tak jalan, orang tak singgah berhenti nak beli, selawat pegang selawat. Pegang hat yang mudah tu, pegang hat di kita tu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi ramai. Tambah-tambah dah selawat dah jadi makanan dia selawat tu. Hari-hari buat. 40 hari tak tinggal-tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau 40 hari tak tinggal-tinggal, 1,000. Bila dah cukup 40 hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun selawat dia dah tak cukup sampai 12 hari, sampai 1,000 dah pun. Jadi dia duk makan hari-hari, rezeki duk main dengan selawat 1,000, 40 hari. Jadi itulah sebab kita ni kalau tak cukup makan, dia main ni, dia main di otak lu, teringat perasaan kita kacau.
Ramah orang perempuan. Selawat bagi banyak. Lama-lama insya-Allah Allah mudahkan kita semua untuk dimudahkan semua dalam kehidupan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi kelebihan selawat. Kelebihan selawat, doa lebih mudah dimakbulkan. Kadang-kadang kita berdoa lambat, Tuhan nak bagi. Dengan kita banyak selawat, Allah bagi cepat hajat kita dimakbulkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata setiap doa itu dimahjub, terhalang, sehinggalah diselawatkan ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang doa tapi dia tak berselawat, doa dia tu tak ada cop nak serah, nak naik kat Tuhan. Jadi setiap urusan bila mana dah dicop barulah boleh post pi. Mana-mana orang yang tak berselawat doa tapi tak berselawat, doa tu terhenti daripada naik. Maka doa ni kan nak bagi naik cepat, tepat Allah terima, selawat bagi banyak. Lepas doa pegang tasbih sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pegang, saya selawat saya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia panggil selawat Nabi Allah Khidir. Ataupun selawat malaikat Jibril alaihi salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kita pakai sirah yang pendek itu boleh buat banyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lepas doa selawat. Hari itu sepanjang hari itu selawat ya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada muslimat tanya, ustaz kami nak pegang tasbih macam mana kami nak masak nasi? Tak mau tanya macam tu. Ustaz suruh banyak selawat, tu masak nasi lagi, nak selawat lagi macam mana? Ada satu orang muslimat, dia nak bagi cukup 12,000 ni. Sebab saya setiap bermula 1 Rabiul Awal, sebelum masuk 12 Rabiul Awal, semua pelajar saya, nak murid semua lepas kena selawat 12,000. Hari-hari 12,000. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau lepas tak cukup, lepas tiket, lepas main majlis selawat tu, mereka tak boleh duduk depan. Duduk depan pun tak rasa macam duduk depan. Tak diraikan oleh baginda yang Nabi kita cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Pakatlah selawat, cuba nak selawat. Satu orang tu dia try, macam mana nak masak nasi lagi, macam-macam kerja nak buat lagi. Dia tengok jam 5 minit dia pegang, 5 minit dia pegang tasbih, dia selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali selawat, tengok jam 5 minit dia dapat dah. Kalau aku dapat banyak ni, jadi dia tak perlu pegang tasbih dah. Tengah masak nasi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejam dia tengok balik, dia kira apa, dia tahu macam tu cara mengira. Kita tak perlu pakai tasbih. Jadi siapa-siapa yang banyak berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang dimakbulkan doanya dan doanya mustajab. Terakhir sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni bahagia kita kalau Nabi dekat dengan kita. Kalau Nabi dekat dengan kita, bahagia kita. Hati tak tahu nak cerita bahagia dia. Ada seorang kawan saya, banyak sungguh dia sahabat, tak tahulah sehari berapa ribu. Meninggal lah kawan saya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari dia rindu sangat kat Nabi. Dia tidur tengah hari, bini tu masak nasi, dia selawat kat Nabi. Dalam tidur tu dia mimpi jumpa dengan Nabi, mimpi jumpa Rasulullah. Dalam mimpi tu Nabi pegang lengan dia, dia pegang lengan dia sallallahu alaihi wasallam.
Jaga-jaga, makin-makin menangis. Allah, jumpa Rasulullah. Dia pegang, dia lengan dia ni, dia cium bau wangi. Turun daripada rumah tu, tidur atas rumah, turun kat bini. Turun kat bini, dia kata, tengok ni, bau, cium. Bau wangi tak? Wangi. Dia kata, abang mimpi jumpa Rasulullah. Faham tak? Tu nak kata apa tu? Mimpi orang yang beriman. Mimpi orang beriman jumpa dengan Nabi tu betul, tak ada bohong. Sebab siapa pun tak boleh serupa dengan tak boleh menyerupa dengan rupa Rasulullah, tak ada. Dalam zaman salafus salih, satu orang tu rindu kat Nabi, main daripada negeri yang jauh nak ke Nabi, nak pergi Mekah tu kena berjalan beribu batu, jalanlah pi ni selai sepinggang apa pun tak bawa, makanan terketawakal, ada tak ada tak tahu, serah Tuhan. Sampai di Madinah, lagi dekat, bila nampak kubah hijau tu berlari-lari. Bila sampai di makam Rasulullah, zaman tu zaman orang masih lagi belum buat macam hari ni masjid Nabi macam tu. Akhirnya subhanallah, berlari-lari dia ke makam Rasulullah. Sampai dia makam Rasulullah, doa, nangis. Dia kata dalam doa dia, Rasulullah tapak Rasulullah, dia mengadu kat Nabi. Sedangkan Nabi tu di makam, dalam makam, di makamnya mengadu lapar. Sebab dia anggap Nabi lah tuan rumah, dia tetamu Nabi, mengadu lapar. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlena dalam duk teriak tangis tu, ngadu lapar tu, terlena. Dalam lena tu lah dia mimpi jumpa Rasulullah. Dia sedar Sayyidina Ali mai, seseorang yang dipahamkan itu Sayyidina Ali kocak kaki dia, hai yang tengok ni siapa depan hang ni, angkat kepala Rasulullah. Dan Nabi pegang sekeping roti Arab hak bulat tu, dia pegang. Nabi suruh dia ambil roti tu. Nabi roti dia pegang, roti dia makan, sambil-sambil tengok muka Nabi yang indah. Sambil-sambil tengok muka Rasulullah makan, dia senyum makan. Tuan-tuan, sampai sekerat roti dia makan, dia jaga, tengok roti itu sekerat tu, sekerat makan dalam mimpi, sekerat tinggal dalam jaga. Tu Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa yang hati di dia ada Rasulullah, dia bahagia. Dan masalahnya akan dapat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selesaikan masalah dia dengan sebab cinta daripada Rasulullah. Tu di dunia. Akhirat macam mana? Akhirat tak tahu. Dekat dengan Nabi tu mana? Sebab Nabi kata aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama pada aku di akhirat esok ialah orang yang paling banyak selawat kat aku. Jadi orang yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang rapat dan dekat dengan Nabi di akhirat esok terlebih dulu dia di dunia ni ialah dia orang yang paling banyak selawat kepada Rasulullah. Jadi saya ingat cukup setakat tu 5 ke 4 kelebihan selawat. 4 kelebihan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk mengurus emosi wanita, untuk memperbanyakkan seorang perempuan itu banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Lepas tu kalau nak lagi kelebihan selawat kena main pula. Ni dia bagi 4 je. Banyak kelebihan selawat. Masalah selama ni Ustaz Wan kena atok lagi main pula. InsyaAllah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi saya ucap terima kasih kepada rombongan yang memang daripada jauh. Masalah Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita semua dengan berkat kita di majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Masalah Sayyidina Muhammad.
dan Tuhan mustajabkan doa semua para muslimat dan muslimin yang ada yang hadir pada hari ini. Sebab orang musafir ni dia keluar daripada rumah sehingga dia balik, selagi tak sampai rumah, selama itulah doa dia mustajab, insya-Allah. Lebih lagi pula selagi pegang tasbih selawat kat Nabi, agak-agak dah nak sampai sebab perai 12,000. Kalau 12,000 sahabat buat tanggungjawab kat depan, lepas tak sembang apa dah, selawat. Entah tengah tengok selawat tu tidur, mimpi jumpa Rasulullah. Allahu Akbar. Ya Allah, mana tahu. Saya tak suruh dan saya pun nak kata tak pun jangan. Siapa nak buat, buat. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita semua dapat lihat wajah Nabi yang kita cinta, insya-Allah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nak bagi satu ijazah selawat. Selawat ni tuan-tuan muslimat mungkin dah hafal. Saya nak ijazahkan selawat ni, dia panggil selawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rawaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam bi wajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli amtin qasim bi'adli kulli ma'lumin lak. Selawat ni saya ijazahkan pada semua. Tuan-tuan jawab, mensimak jawab, kami terima ijazah, insya-Allah. Dan amalkan selawat ni bila ada masalah, dalam masalah anak, masalah suami, masalah kita sendiri. Buat ayat, ambil ayat sekilas ni, Salah Sayyidina Muhammad, celup dalam cawan, baca Allah baca selawat tadi 11 kali. 11 kali, lepas tu bila cukup 11, jadi bagilah, kalau kita masalah kita minum, masalah orang bagi orang minum. Baca pula selawat biasa, Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad 11 kali juga. Jadi insya-Allah masalah akan selesai. Kalau kita ada masalah, nak pergi tempat nak selesai masalah tu, sepanjang jalan tu selawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salam, sangat mujarab untuk menyelesaikan masalah, insya-Allah. Sekalipun sekali fikir, hai nak selesai macam mana ni, selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi amal, bila kita dah bagi amalan ni, nak tahu keberkesanan dia ialah pada amalan. Cuba buat, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Ustaz Suhaib, dah siap makan? Tak lagi? Siapa ada hajat-hajat? Ya.